Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun di dalam bilik kuliah Zoom ini untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh guru saya sendiri, iaitu Syekh Sharaf Al-Qudah, Sharaf Mahmud Al-Qudah, yang mana dia merupakan kitab yang mensyarahkan beberapa hadis yang terkandung di dalam kitab Ar-Riqaq karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di dalam Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung perbincangan kita mengambil faedah daripada hadis yang ke-9 daripada keseluruhan kitab. Sekejap, saya silentkan handphone saya, dia bunyi. Baik. Hadis yang ke-9 dalam kitab ini iaitulah Okey, saya pun lupa nak rakam. Sebaik co-host rakam, sebaik Kak Lin rakam. Okey, saya lupa minta maaf. Baik, iaitu kitab orang-orang yang banyak mendapat nikmat. Mereka ini kebiasaannya adalah orang yang sedikit mendapat nikmat di hari kiamat nanti. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Yang bermaksud, barang siapa yang suka kepada kehidupan dunia, siapa yang ingin kepada kehidupan dunia, kata Allah, dan wazinataha, dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan sempurnakan bagi setiap usaha-usaha mereka di dunia ini, wahum fiha la yubkhasun, kata Allah, dan mereka-mereka ini di dalam dunia tidak dirugikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita tentang kewujudan hari akhirat yang akan bertemu dengan kita selepas daripada kehidupan kita di dalam dunia yang fana ini ataupun yang sementara ini. Tetapi Allah Azza wa Jal memberikan satu peringatan kepada mereka yang membaca ayat ini, iaitulah ada di kalangan manusia yang mana mereka hidup di dalam dunia ini, tujuan sebenar mereka hanyalah semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia. Ada di kalangan manusia ni yang menjalani kehidupan dunia, tidak ada pun di dalam fikiran mereka walaupun sedikit untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ini yang Allah Azza wa Jalla bagi tahu. Dan di kalangan manusia, apabila mereka bekerja untuk dunia, mengejar dunia, nak dapatkan keselesaan dunia, Allah Azza wa Jal berikan kepada mereka. Allah Ta'ala bagi, kalau ada orang yang nak kepada dunia ni, Allah Ta'ala akan bagi wazinataha, dan perhiasan dunia kamu nak ambil, Tuhan akan bagi. Dan Tuhan akan bagi segala usaha yang mereka kerjakan untuk mendapatkan dunia ni, Tuhan kata mereka tidak akan rugi. Mereka yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia ni, dalam dunia mereka tak rugi.
ulaika alladhina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tetapi Allah memberikan satu peringatan. Kata Allah, mereka yang bekerja semata-mata untuk dunia, mereka yang siang malam fikir tentang dunia, mereka yang tak ada kerja lain melainkan ingin dapatkan habuan dunia semata-mata, kata Allah, mereka inilah golongan yang tidak ada di akhirat nanti balasan bagi mereka, melainkan mereka ni akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka. Yang mana kata Allah, merekalah orang-orang yang tidak ada ganjaran bagi mereka di akhirat, melainkan hanyalah ganjaran neraka. Dan gugurlah setiap apa yang mereka kerjakan di dalam dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan menjadi kosong, akan menjadi kosong, akan jadi rugi apa yang mereka kerjakan, dan batal semua benda. Jadi batil semua benda apa yang mereka telah amalkan di dalam dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ayat Al-Quran ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kat kita tentang hakikat, tentang hakikat bagaimana bahayanya apabila seseorang manusia beramal di dalam dunia ini dalam keadaan tidak ada langsung di dalam fikiran dia tu nak mendapatkan kebahagiaan akhirat. Maksudnya kalau satu orang dalam dunia ni bila beramal dalam dunia semata-mata inginkan kepada dunia, maka dalam keadaan tu Allah Azza wa Jal memberi peringatan kepada dia. Dia berada di dalam lembah yang bahaya, dia berada di dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ulama seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di dalam mentafsirkan ataupun di dalam mengulas ayat ini di dalam kitab di Fathul Bari, saya sebut tadi hadis yang terkandung di dalam kitab yang kita sedang baca ni, iaitu Petunjuk Nabawi bagi Hati ni, dia merupakan sebahagian daripada kitab-kitab yang Al-Imamul daripada hadis-hadis yang Al-Imamul Bukhari bawakan dengan sanad dia sendiri dalam Sahih Al-Bukhari di dalam kitab Ar-Riqaq. Jadi oleh kerana itu hadis yang sama ni, ayat Quran ni pun pastinya ada diulas oleh Ibnu Hajar kerana ia juga sebahagian daripada ayat yang diletakkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya. Jadi kalau kita tengok Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menghuraikan hadis ni, dia kata ulama tafsir mempunyai dua pandangan terhadap maksud sebenar ayat Quran ni. Ayat Quran ni ditujukan pada siapa? Walaupun ayat Quran ni kita baca dan kita mengambil faedah daripadanya, yang tu tidak menjadi masalah. Setiap daripada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan, kita boleh mengambil faedah. Kita boleh mengambil pengajaran daripadanya. Cuma mereka berbeza pendapat. Siapakah yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Siapakah yang dimaksudkan oleh Al-Quran bila Allah Ta'ala kata golongan yang inginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami akan berikan kepadanya dunia dan mereka tak rugi. Siapakah golongan ni? Ditujukan pada siapa ayat ni? Kita kena faham. Di sana ada dua pandangan. Pandangan yang pertama ialah pandangan golongan ahli tafsir yang mengatakan bahawasanya ayat ini sebenarnya Allah Azza wa Jal bercerita tentang keadaan orang-orang kafir. Ayat ni sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang bercerita dengan kita berkaitan dengan ciri-ciri dan sifat-sifat orang kafir. Kenapa orang kafir? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kedua. Daripada ayat yang pertama ni, Allah Ta'ala kata orang yang nakkan kehidupan dunia, buat apa saja dalam dunia, nakkan dunia, fikir dunia dan nakkan habuan dunia, Allah Ta'ala kata kami akan bagi kepada mereka, dan orang-orang yang seperti ini tidak ada ganjaran di hari kiamat nanti untuk mereka melainkan hanyalah neraka. Dia kata Allah.
Allah Ta'ala kata ganjarannya tidak ada, tidak lain, tidak bukan, tidak ada ganjaran yang lain melainkan hanyalah neraka. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ganjaran neraka yang menjadi semata-mata ganjaran bagi golongan ini membuktikan kepada kita bahawasanya golongan yang dimaksudkan oleh Allah, kumpulan manusia yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini ialah golongan yang kafir. Kerana orang-orang mukmin ni orang yang ada iman, walaupun sedikit, walaupun kecil nisbah iman di dalam jiwa mereka, tetapi mereka tetap akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Walaupun dia dalam dunia ni merupakan orang yang jahat, tetapi selagi mana iman ada dalam jiwa dia walaupun sikit, dia tetap akan dikeluarkan daripada neraka. Kalaulah Allah Ta'ala takdirkan dia masuk dalam neraka, dia akan masuk sekadar, dia akan masuk sekadar untuk menghabiskan dosa-dosa dia, kemudian dia akan keluar daripada neraka dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ni balasan orang yang ada iman. Walaupun akan masuk neraka, tetapi akan keluar daripada neraka dan akan masuk ke dalam syurga. Tetapi bila Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ni, tidak ada balasan lain untuk mereka, melainkan hanyalah neraka, dan semua yang mereka lakukan di dalam dunia ni semua akan gugur. Dan semua yang mereka laksanakan di dalam dunia ni semua menjadi batil. Apa menjadi batil? Batil ni menjadi batal. Batal ni maksud apa? Tak dikira. Maksudnya dia kata golongan ni golongan kafir lah. Sebab kalau Muslim takkanlah semua amalan dia jadi batil. Takkanlah semua amalan tak dikira. Yang amalan betul-betul tak dikira ni orang kafir je, dia kata. Jadi mereka beranggapan ayat ni ditujukan kepada ataupun dimaksudkan padanya orang-orang kafir. Apabila mereka berada di dalam dunia ini, mereka hanya memikirkan tentang dunia, mereka hanya bekerja untuk dunia, mereka tak fikir tentang keselesaan akhirat mereka, dan bila sampai ke negeri akhirat tidak ada balasan lain untuk mereka melainkan hanyalah mendapat neraka daripada Allah. Dan setiap kebaikan yang mereka lakukan tidak dikira dan tidak menjadi amal saleh, kerana syarat amal saleh nak dikira mestilah seseorang itu menjadi beriman. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, kata Ibn Hajar, sebahagian daripada ulama mereka mengatakan ayat ini yang dimaksudkan dengannya ialah orang-orang kafir dan termasuk juga golongan-golongan di kalangan orang-orang Islam yang riak. Di kalangan orang-orang Islam yang mengamalkan sesuatu amalan di dalam agama ini, tetapi dalam masa yang sama dia riak di dalam jiwa dia. Ya, dia riak di dalam jiwa dia, tuan-tuan. Jadi kalau ikut pandangan ni, dia kata pandangan ni, kalau ikut dia kata ayat ni Allah Azza wa Jal tujukan kepada orang-orang yang beriman, yang mana mereka beramal secara riak, dan juga orang-orang yang kafir. Itu pandangan yang kedua. Kalau ada di kalangan kita yang bertanya, kalau betul Allah Ta'ala maksudkan dengan ayat ni orang kafir, dan juga dalam masa yang sama orang-orang yang riak di dalam amalan, kenapa di hujung ayat ni ataupun ayat yang kedua daripada apa yang kita baca ni, ya, ayat yang kedua ni iaitu ayat yang ke 16 daripada surah Hud ni, ya, Allah Ta'ala kata tidak ada ganjaran lain melainkan neraka, sedangkan orang mukmin ada ganjaran syurga kalau dijahat macam mana pun. Maka di sini, tuan-tuan, golongan yang mengatakan bahawasanya, golongan yang mengatakan bahawasanya ayat ni bermaksud umum, termasuk mereka-mereka yang kafir, dan dalam masa yang sama termasuk juga mereka yang beriman dan beramal dalam keadaan riak. Mereka kata ayat yang kedua ni dikhususkan kepada amalan-amalan, dikhususkan kepada amalan-amalan riak. Maksudnya seseorang ini
apabila dia mengamalkan sesuatu amalan dalam keadaan riak. Dia mengamalkan sesuatu amalan dalam keadaan dia tak nak ganjaran Allah, maka setiap daripada apa yang dia lakukan dalam keadaan riak, tidak ada balasan bagi amalan riak ni melainkan hanyalah neraka, dan semua amalan yang berlaku riak padanya akan jadi gugur dan tidak akan memberi faedah kepada pelakunya. Maksudnya dia kata ayat yang kedua ni hanya fokus kepada amal yang seseorang tu riak padanya. Sepatutnya amalan tu dia buat dalam keadaan dia ikhlas. Tapi dia tak buat dalam keadaan ikhlas. Dia buat dalam keadaan dia riak. Dia buat dalam keadaan inginkan balasan daripada makhluk, ataupun dia buat dalam keadaan ingin dapatkan pujian daripada makhluk. Maka dalam keadaan tu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, amalan untuk yang tu, amalan yang tu, pahalanya tidak akan dia dapat kerana tidak mencapai syarat al-ikhlas, seperti mana yang telah saya huraikan di dalam kuliah sebelum ini, yang mana Allah Azza wa Jal mengatakan di dalam Al-Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang mana Allah Azza wa Jal menceritakan di dalam Al-Quran, yang mana Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan kehidupan dan kematian? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menguji kamu, ya, di antara kamu ni yang mana satu amalannya yang terbaik. Jadi para ulama apabila ya mereka mentafsirkan ayat ni, mereka kata nak jadikan amalan itu terbaik mesti ada dua syarat, iaitu yang pertama al-ikhlas, iaitu tidak ada riak. Yang kedua mutaba'atu sunnah, iaitu mengikut ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, inilah dua pandangan. Di sana ada pandangan yang ketiga. Mereka yang mengatakan ayat ni Allah Taala turunkan. Mereka mengatakan Allah Taala maksudkan dengan ayat ni bila Allah Taala turunkan ialah golongan-golongan yang berjihad di jalan Allah, tetapi dalam masa yang sama mereka riak. Tetapi pandangan ini didaifkan oleh Ibn Hajar. Dua pandangan ni kuatlah bagi saya yang saya sebut tadi. Yang pertama, ayat ni dimaksudkan padanya orang kafir semata-mata. Yang kedua, ada yang kata tak, orang kafir pun termasuk, orang Islam yang riak pun termasuk. Kalau orang kafir kita faham, ayat yang ke-16 tu memang tuju pada orang kafir, kerana orang kafir bila beramal dalam keadaan dia kafir, amalannya tak diterima, semua akan jadi binasa. Yang kedua, golongan yang kedua, tafsiran yang kedua, mereka mengatakan bahawasanya sesiapa yang beramal dalam keadaan dia kafir pun termasuk dalam ayat ni, dan juga orang yang Islam beramal tapi dalam keadaan riak pun masuk. Cuma dia kata kalau kita katakan ia juga memasukkan orang-orang Islam di dalam ayat ni, ayat yang ke-16 tu bermaksud ganjaran neraka ni tidak ada lain melainkan neraka bagi amalan yang mereka telah melakukan riak padanya. Wallahu a'lam. So kita tengok hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Syekh Sharaf Al-Qudah ni bawa. Dia kata, an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala, kharajtu laylatan minal layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu wa laysa ma'ahu insan. Qala fadhanantu annahu yakrahu an yamshiya ma'ahu ahad. Qala faja'altu amshi fi dhillil qamar. Faltafata fara'ani faqala man hadha? Qultu Abu Dzarr. Ja'alani Allahu fida'ak. Qala ya Aba Dzarr, ta'ala. Qala famashaytu ma'ahu sa'ah. Faqala innal mukthirina humul muqilluna yawmal qiyamah. Illa man a'tahu Allahu khairan. فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة. فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه.
falabitha anni fa atala al-lubs thumma inni sami'tuhu wa huwa muqbil wa huwa yaqul wa in saraqa wa in zana qala falamma jaa lam asbir hatta qult ya nabiy Allah ja'alani Allahu fida'ak man tukallim fi janibil harrah ma sami'tu ahadan yarji'u ilayka shay'a qala dhalika Jibril alaihi salam arada li fi janibil harrah qala bashir ummatak annahu man mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-jannah. Qultu ya Jibril wa in saraqa wa in zana qala na'am. Qala qultu wa in saraqa wa in zana qala na'am. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang bermaksud daripada Abi Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah nama sebenar dia, yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang alim, yang merupakan sahabat Nabi yang saleh, walaupun dia ni daripada kabilah Ghifar, satu kabilah yang terkenal sebagai kabilah yang sedikit ganas, tetapi dia akhirnya menerima Islam. Kisah keislaman Abu Dzar ni pernah saya cerita di dalam kuliah-kuliah saya yang lepas, yang mana dia bila masuk Islam aja dia dipukul oleh orang-orang Quraisy sehingga Abu Bakar memberi ancaman dan amaran kepada orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy dengan mengatakan, adakah kamu ingin pukul orang yang berasal daripada Bani Ghifar? Kamu jangan lupa bahawasanya kalau kamu nak bersafir, kamu terpaksa lalu di perkampungan itu, yang mana kabilah itu merupakan kabilah yang kuat. Abu Dzar ni, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia cerita pada kita tentang satu kisah, yang mana kisah ni berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kharajtu lailatan minal layali. Pada satu malam daripada malam-malam aku hidup bersama dengan Rasulullah di Madinah ni, ada satu malam yang mana malam tu aku berjalan. Ya. Aku berjalan, aku keluar daripada rumah, fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah. Tiba-tiba aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan seorang diri. Kata Abu Dzar, aku jalan, aku keluar daripada rumah pada waktu malam. Satu malam ni aku keluar, aku berjalan seorang-seorang aku. Tiba-tiba aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan seorang-seorang dia. Walaysa ma'ahu insan, yang mana tidak ada bersama dengan Nabi pada waktu tu, tak ada siapa pun daripada kalangan manusia. Dia kata Nabi berjalan seorang-seorang, walaysa ma'ahu insan, tidak ada insan bersama dengan Nabi. Ibn Hajar kata, kenapa Abu Dzar cakap macam tu? Sebahagian ulama kata Ibn Hajar lah, mungkin Abu Dzar ni nak takkid, bahasa Arab ni maksud takkid, nak menguatkan perkataan betul-betul jalan seorang. Aku seorang ni, tak ada siapa dengan aku ni. Macam tu lah. Kita tekan. Sebenarnya seorang tu pun dah faham dah, tak ada siapa dengan dia. Bila kata Nabi jalan seorang-seorang, dah faham dah. Tapi dia kata seorang-seorang dan tidak ada bersamanya, tidak ada bersama dengan dia mana-mana insan. Itu menunjukkan dia nak tegaskan lagi, memang Nabi tengah berjalan seorang-seorang. Ada juga pandangan yang mengatakan berkemungkinan Abu Dzar ni macam nak tawaduk, macam nak bagi tahu kat kita, Nabi ni jalan seorang-seorang, yang mana tak ada insan lain yang aku tengok berjalan dengan Nabi. Tapi kalau malaikat aku tak tahulah. Tara manusia memang aku tak nampak. Nabi memang jalan seorang-seorang. Mungkin malaikat ada, mungkin jin pun duk ikut, aku tak nampak yang tu lah. Jadi Abu Dzar mengatakan Nabi seorang-seorang, tak ada manusia lain bersama dengan dia. Qala fadhanantu annahu yakrahu ayyamshiya ma'ahu ahad. Dan aku menyangkakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk yang mana aku menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk siapa-siapa pun berjalan. Tak ada siapa pun berjalan bersama dengan dia. Qala faja'altu amshi fi dhillil qamar. Maka aku pun berjalan di bawah bayangan bulan. Maksudnya malam tu ada bulan,
Tapi Abu Zar ni kalau boleh dia cari tempat yang mana cahaya bulan tak kena dia. Kata Ibn Hajar, berkemungkinan dia tak nak Nabi nampak dia. Biar dia jalan dalam gelap pun tak apa, supaya orang tak nampak dia. Supaya Nabi tak nampak dia. Faltafata, tiba-tiba Nabi berpaling. Nabi tengah berjalan kat depan Abu Zar ni, tiba-tiba Nabi pun berpaling. Faltafata fara'ani, tiba-tiba Nabi nampak aku. Nabi nampak aku kat belakang dia. Maka Nabi pun tanya, man hadha? Siapa itu? Kenapa Abu Zar nak berjalan dengan Nabi? Sedangkan dia tahu dah, dia sangka dah Nabi macam tak suka orang berjalan dengan dia. Dia dah rasa Nabi ni mungkin Nabi tak hendak kot orang berjalan dengan dia pada waktu ni. Sebab tu dia jalan seorang-seorang. Macam pelik lah Abu Zar pun tiba-tiba Nabi jalan seorang-seorang. Kerana tuan-tuan, para sahabat ni, mereka kalau boleh nak menghadiri majlis Nabi ni setiap masa. Kalau boleh. Sebab tu yang kita tengok dalam hadis Nabi SAW ni sentiasa diiringi oleh sahabat-sahabat. Kerana sahabat ni nak belajar daripada Nabi SAW. Abu Zar ni pun tujuan dia itulah. Dia berjalan belakang Nabi SAW ni berkemungkinan kerana dia nak belajar sesuatu daripada Nabi SAW pada malam tu. Alang-alang dah nampak Nabi, aku duk follow Nabi lah. Aku tahu mungkin, aku sangka Nabi tak nak orang ikut dia. Tapi paling tidak kalau aku ikut belakang dia, mungkin Nabi ada buat satu benda yang aku boleh belajar. Kerana hadis Nabi SAW bukan hanya pada perkataan semata-mata. Hadis Nabi ni kata ulama hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Sesuatu kata Nabi SAW, ya, sesuatu yang disandarkan, kata ulama hadis, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada perkataan, daripada perbuatan dan daripada perakuan. Sesuatu yang berlaku di depan Nabi, sesuatu yang berlaku di zaman Nabi dan dalam pengetahuan Nabi. Nabi tak bantah, ia menjadi sunnah. Sunnah apa? Sunnah taqririyah, iaitu Nabi SAW approve. Prophet's approval is considered as sunnah. Perakuan Nabi dianggap sebagai hadis Nabi SAW. Begitu juga perbuatan Nabi. Sesuatu yang Nabi buat, Nabi tak cakap, Nabi buat, ia juga dianggap sebagai sunnah, ia juga dianggap sebagai hadis daripada Nabi SAW. Jadi perkataan Nabi pun hadis, perbuatan Nabi pun hadis, perakuan Nabi SAW pun hadis. Jadi tiga ni merupakan hadis. Sebab tu Abu Zar mungkin duduk belakang Nabi ni sebab dia nak belajar. Mungkin Nabi ada buat satu benda, dia boleh follow, dia boleh jadikan sebagai amalan. Mungkin juga kalau kita tengok tuan-tuan, boleh tengok muka surat 123. Dia kata ada pun berkenaan hadis di atas, kami akan jelaskannya berdasarkan beberapa perkara berikut. Tentang keadaan Abu Zar berjalan di belakang Nabi SAW itu merupakan sebahagian daripada adab sopan para sahabat terhadap Rasulullah. Dia tak nak ganggu Nabi. Dia duk sangka Nabi mungkin tak mau diganggu pada waktu ni, maka dia tak ganggu. Tetapi dia kata, lalu disangkanya ketika mana dia melihat baginda SAW berjalan seorang diri, lalu disangkanya baginda tidak suka ada orang lain yang berjalan bersamanya, maka dia tidak mahu mengganggu baginda, lalu dia berjalan di belakangnya. Yang mana kalaulah kata dia memang tak suka, dia tahu Nabi, dia sangka Nabi tak suka pada waktu tu untuk berjalan dengan orang lain, tapi kenapa dia ikut? Kerana dia nak belajar. Iaitu dia kata, kadang-kadang di bawah tu, kadang-kadang dalam keadaan seperti itu, dia melihat sesuatu yang boleh dipelajarinya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun mendengar doa yang dibaca oleh Nabi ataupun sebagainya. Kalau mungkin Nabi ada baca doa, dia boleh amalkan doa tu. Ataupun mungkin, sebagian ulama mengatakan mungkin Abu Zar ni dia nak supaya diri dia menjadi bodyguard Nabi SAW pada waktu tu. Mungkin ada bahaya yang akan datang pada Nabi, mungkin ada orang nak apa-apakan Nabi, paling tidak dia boleh menjadi penampan daripada bahaya sampai kepada Nabi SAW. Dan benda ni bukan hanya
berlaku pada waktu ni saja. Nah, dalam peristiwa perang Badar pun kita tengok bagaimana Talhah bin Ubaidillah yang mana sanggup menggunakan tangan dia untuk menghalang anak panah dan senjata-senjata daripada sampai kepada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan-tuan, sebahagian ulama mengatakan seperti mana yang dinukilkan juga oleh Ibn Hajar, dia kata mungkin juga diikut belakang Nabi ni sebab mungkin kalau tiba-tiba Nabi nak apa-apa, Nabi nakkan sesuatu, bantuan ataupun pertolongan, paling tidak dia boleh bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia lalu belakang Nabi ni, jalan dok follow belakang Nabi ni atas tujuan salah satu daripada yang saya sebut tadi ni, tiba-tiba Nabi pun berpaling. Nabi pun paling, Nabi nampak aku. Tapi sebab dalam gelap, Nabi tak tahu siapa. Nabi kata, man hadha? Siapa tu? Kata Abu Dhar. Qultu Abu Dhar ja'alani Allahu fida'ak. Aku adalah Abu Dhar. Moga Allah menjadikan aku tebusanmu, wahai Rasulullah. Apa maksudnya? Moga Allah menjadikan aku ni sebagai ganti tebusan untukmu. Apa maksud ni? Kalau kita tengok dalam kitab-kitab sirah, dalam hadis biasanya para sahabat akan gunakan benda ni. Sama ada ja'alani Allahu fida'ak. Ini satu benda, ataupun kadang-kadang disebut bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dengan ayahku dan ibuku engkau, wahai Rasulullah. Sebenarnya apa maksud perkataan ni? Maksud perkataan ni dari sudut literal meaningnya adalah aku sanggup, ja'alani Allahu fida'ak, aku sanggup menjadi pengganti kepada kamu. Kalau kamu ya Rasulullah ditawan oleh mana-mana musuh dan dalam nak membebaskan kamu, mereka minta aku sebagai ganti untuk membebaskan kamu ya Rasulullah, aku sanggup. Bi abi anta wa ummi, dengan ibuku dan dengan ayahku dan ibuku engkau, wahai Rasulullah. Perkataan tu maksudnya apa? Perkataan tu maksudnya seolah-olah kita nak bagi tahu, ya Rasulullah, kalaulah ayahku dan ibuku boleh untuk menjadikan ganti, untuk menghalang keburukan daripada sampai kepada dirimu, wahai Rasulullah, aku sanggup. Maksudnya perkataan ni dari sudut literal, nak jadikan orang yang kita sayang ataupun diri kita sebagai ganti kepada Nabi, supaya Nabi tak kena bahaya, supaya Nabi tak kena tawan. Ia adalah satu perkataan yang menunjukkan bahawasanya golongan sahabat ni sangat-sangat sayang dan sangat-sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni, memang betul-betul Abu Dhar ni sayang kat Nabi. Apa saja dia boleh bagi kat Nabi, apa saja yang diperlukan. Kalau perlu diri aku untuk menjadi tebusan kepada orang yang tawan Nabi, dengan syarat boleh lepaskan Nabi, aku sanggup, aku sebagai ganti, aku sebagai galang ganti. Ini merupakan satu perkataan yang biasa diucap oleh orang Arab dan disebutkan oleh para sahabat untuk menggambarkan bahawasanya mereka ini sanggup menggadaikan apa saja demi untuk menunjukkan kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang kepada Nabi ni tak berpadalah hanya sekadar ucapan. Tidak. Dia mesti ditunjukkan dengan amalan. Tengok macam mana cara kita berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar sunnah, kalau kita dengar satu-satu sunnah yang baru yang kita tak pernah amal dan ia adalah hadis yang sahih, kita bersemangat untuk mengamalkannya kerana kita sayang kat Nabi kita. Menunjukkan cinta dan sayang kita tu, menunjukkan cinta dan sayang kita tu insya-Allah merupakan cinta dan sayang yang betul. Kenapa tuan-tuan? Kerana cinta dan sayang kalau tidak disertakan dengan ikut, ia tidak akan memberikan apa-apa faedah. Samalah seperti mana yang berlaku kepada Abu Talib. Cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak mau ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dia pun kata, Abu Dhar ja'alani Allahu fida'ak. Aku adalah Abu Dhar, moga Allah menjadikan aku sebagai penggantimu ya Rasulullah, dalam tebusan. Qala ya Abu Dhar ta'ala. Maka Nabi SAW pun panggil, wahai Abu Dhar, mari. Nabi kata. Qala famashaitu ma'ahu sa'ah.
aku pun berjalan dengan dia, aku berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni beberapa ketika, faqala innal mukthirina humul muqillun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang banyak ialah orang-orang yang orang yang banyak mendapatkan nikmat, orang yang banyak mendapatkan habuan di dalam dunia ni, mereka lah orang yang sedikit di akhirat nanti mendapat habuan. Illa man a'tahu Allahu khaira, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada mereka. Maksudnya kalau orang yang berikan kebaikan kepada mereka, boleh dapat banyak di dalam dunia, banyak juga di akhirat. Tapi macam mana? Nabi kata, fanafaha fihi yaminah, yang mana dia dapat kebaikan di dalam dunia, dia menghembuskan kebaikannya tu di kanannya, di kirinya, di depannya dan di belakangnya. Wa amila fihi khaira, dan dia beramal pada kebaikan itu dengan kebaikan yang lain. Qala, nanti saya akan hurai apa maksudnya. Qala, kata Abu Dhar, famashaitu ma'ahu sa'ah, aku jalan dengan Nabi lagi beberapa ketika. Faqala li, kemudian Nabi kata ke aku, ijlis, duduk di sini. Ijlis hahuna, duduk di sini. Ya. Qala fa ajlasani fi qa' haulahu hijarah. Kemudian Nabi dudukkan aku di satu kawasan yang dikelilingnya ada batu. Faqala li ijlis hahuna hatta arji'a ilaik. Duduk di sini, kata Nabi. Nabi kata pada Abu Dhar, duduk di sini sehingga aku kembali kepadamu. Qala fantalaqa fil harrah. Kemudian Nabi SAW pun bergerak pergi ke Harrah. Ulama berbeza pendapat, Harrah ni kat mana? Ada yang kata ia adalah satu kawasan yang berbatu hitam. Ada yang kata tak, ni memang satu tempat di Madinah yang bernama Harrah. Hatta la arah, dia pergi ke Harrah sehingga aku tak nampak dia. Falabisa anni, maka dia pun meninggalkan aku yang berada di kawasan yang ada di kelilingnya batu. Fa'atala lubus, dia tinggalkan aku dan lama Nabi pergi. Tapi aku tunggulah. Aku tunggu sebab Nabi kata tunggu, aku pun tunggu. Summa inni sami'tuhu wa huwa muqbil. Kemudian aku pun mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pun aku dengar dia sebut satu benda. Ya. Nabi SAW pun sebut dalam keadaan dia nak datang pada aku ni, dia sebut wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Maka Abu Dhar kata, falamma ja, apabila Nabi sampai je kat aku, lam asbir, aku tak sabar dah, hatta qultu, sehingga aku pun tanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ja'alani Allahu fida'ak, moga Allah menjadikan aku sebagai penggantimu. Moga Allah Ta'ala jadikan diriku sebagai pengganti untuk membebaskan kamu daripada tawanan. Ya. Ni saya dah hurai tadi apa maksud perkataan ni. Man tukallim fi janibil harrah. Kau cakap dengan siapa tadi dekat kawasan yang berbatu tadi? Ma sami'tu ahadan yarji'u ilaika syai'a. Yang mana aku tak dengar pun ada orang yang mengembalikan perkataan kepada kamu. Kalau kamu bersembang dengan satu orang, mesti suara dia pun aku dengar. So Abu Dhar tanya dekat Nabi SAW, kau cakap dengan siapa tadi? Dia dengar suara Nabi bercakap dengan orang. Tapi orang yang bercakap dengan Nabi tu suaranya tak ada aku dengar pun. Abu Dhar kata, kau cakap dengan siapa? Kalau kau cakap dengan seseorang, mesti suara dia pun sampai. Tapi suara engkau je sampai, ya Rasulullah. Suara dia tak sampai. Maka Nabi SAW jawab. Kata Nabi, zalika Jibril. Itu adalah Jibril alaihi salam. Itulah Jibril alaihi salam. Arada li fi janibil harrah. Yang mana dia datang kepada aku di kawasan Harrah tadi. Qala bashir ummatak. Kemudian dia kata, berilah berita gembira kepada umatmu. Annahu man mata la yushriku billahi syai'a. Apa berita gembiranya? Berita gembiranya, kata Jibril, sesiapa yang mati daripada kalangan umatmu wahai Muhammad, dan dia mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Qultu, kata Nabi,
Ya Jibril, wahai Jibril, wa in saraqa wa in zana, dia akan masuk syurga ke walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Qala na'am. Kata Jibril, ya. Qala qultu wa in saraqa wa in zana. Aku tanya lagi, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina? Qala na'am. Dia kata, ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni kita boleh ambil beberapa pengajaran yang disimpulkan oleh Syekh Sharaf Al-Qudah di dalam kitab dia ni. Ya, di dalam kitab dia ni. Baik. Okey. Saya lupa nak tukar background ni. Okey. Baik. Kata Syekh, kalau kita tengok muka surat 124 tu, dia kata sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan Abu Dzar suatu kaedah yang penting, iaitu orang yang banyak itulah orang yang sedikit di hari kiamat. Artinya, orang yang banyak dengan segala nikmat di dunia, sama ada nikmat kesihatan atau harta atau anak pinak atau pangkat atau kemegahan, mereka lah orang-orang yang sedikit balasannya. Mereka lah orang-orang yang sedikit balasan pahala dan kedudukan di hari kiamat. Jadi ini kebiasaan, bukan kemestian, tetapi kebiasaan. Ya, di sana terdapat keadaan terbalik biasanya antara nikmat dan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Setiap kali banyak nikmat dunia akan menjadi sedikit nikmat akhirat, dan setiap kali sedikit nikmat dunia menjadi banyak nikmat akhirat. Inilah yang menakutkan Khabbab, kata dia. Khabbab bin Al-Arat, yang merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia pernah berkata dalam sebuah hadis, dia kata seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami daripada berdoa minta kematian, nescaya kami akan berdoa. Sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi, kata dia, dan mereka tidak dikurangi oleh dunia sedikit pun, sedangkan kami ditimpa oleh dunia apa yang tidak kami dapati melainkan tanah. Apa maksudnya? Ada yang kata banyak sangat harta sampai tak tahu nak simpan kat mana, terpaksa simpan dalam tanah. Nak simpan dekat rumah tak muat, zaman dulu tak ada bank. Ada yang kata tidak ada orang lagi nak terima duit. Waktu tu waktu yang senang, nikmat dunia terlalu banyak, sampaikan bila nak cari orang miskin, tak ada orang miskin nak. Terpaksa belanjakan duit tu pada perkara-perkara yang buat rumah. Tanah tu maksudnya buat bangunan. Buat bangunan kerana tak ada lagi orang yang nak terima bantuan. Jadi terpaksa buat bangunan lah untuk disewakan. Kata Khabbab, kami berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mengharapkan keredaan Allah. Maka balasannya terserahlah kepada Allah. Maksud balasannya memang ada pada Allah bagi mereka yang berhijrah. Sebahagian daripada kami tidak memperoleh apa-apa balasan di dunia. Antaranya Mus'ab bin Umair yang gugur dalam peperangan Uhud. Mus'ab ni ikut hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi dulu. Dia pergi ke Madinah dulu mengajar Quran kepada orang-orang Madinah. Dakwah kepada orang Madinah. Ramai orang masuk Islam, ya. Dan meninggalkan dia terkorban dalam perang Uhud, dan dia meninggalkan satu kain. Yang mana kain ni bila kami tutup kepalanya, bila dia terkorban dalam perang Uhud, bila kami tutup kepalanya terbuka kakinya. Ya, dan apabila kami tutup dua kaki maka terbukalah kepalanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini yang disebutkan oleh Khabbab. Khabbab takut dengan nikmat yang ada di dalam dunia kerana dia bimbang nikmat dalam dunia menjadikan seseorang itu mendapat nikmat yang sedikit daripada Allah di negeri akhirat nanti. Ya, yang mana golongan ini ialah golongan yang sangat berhati-hati. Cuma Syekh menyebutkan kat sini. Mungkin ada di kalangan kita yang kata macam, habis tu kalau macam tu macam mana ustaz? Saya ni dah jadi kaya dah. Tuan-tuan, di sini Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang mana daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannah qabla aghniyaihim bi nisfi yaumin wa huwa 500 am. Daripada Abi Hurairah
Katanya Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir daripada kalangan orang miskin akan masuk ke dalam syurga sebelum daripada orang kaya selama setengah hari. Iaitu, kalau ikut dia punya kiraan sebenar, 500 tahun. Kenapa orang miskin masuk dulu? Para ulama menyebutkan kerana orang miskin ni dia tak perlu hisap. Kalau dia saleh, dia tak perlu hisap panjang-panjang, dia terus masuk dalam syurga. Tapi orang kaya macam mana? Orang kaya dia kena kira lah. Daripada mana dia dapat harta, di mana dia belanjakan. Tapi adakah bermaksud kalau orang kaya tu, dia saleh, adakah maksudnya dia tetap jadi bawah daripada orang miskin? Tidak semestinya. Sebab itu kata Ibn Taymiyah, rahimahullah, ketika mana menghuraikan masalah ni, ketika mana orang tanya dia, mana satu yang bagus? Orang fakir, orang miskin yang sabar, ataupun orang kaya yang bersyukur? Mana bagus? Ibn Taymiyah kata, yang bagusnya adalah yang paling bertakwa di kalangan keduanya. Kalau orang miskin tu boleh bertakwa, dia bagus. Kalau orang kaya boleh bertakwa pun, dia bagus. Sebab itu dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-Nya yang bertakwa dan hamba-Nya yang kaya. Maksudnya kalau orang tu dia kaya dan dia bertakwa, insya-Allah dia pun tidak akan diseksa dan mungkin dia berada di martabat yang lebih tinggi. Cuma dia lambat masuk sikit sebab dia perlu hisap kerana dia ada banyak benda yang nak disoal jawab kerana dia diberikan banyak pahala. Baik. Hadis itu tengok muka surat 127. Bila hadis ni kata dia Allah Taala bagi kat dia harta, bagi kat dia kebaikan, bagi kat dia nikmat dalam dunia, dia hembuskan di kiri, kanan, depan, belakang. Apa maksud hembus? Syekh mengatakan muka surat 127, ya. Hadis itu mengecualikan mereka yang diberi oleh Allah kebaikan. Apa jua kebaikan, daripada apa jenis sekalipun, sama ada banyak atau sedikit, sama ada ia berupa ilmu, harta, kesihatan atau sebagainya, serta ia memenuhi segala syarat yang disebut dalam hadis itu, iaitu dia membelanjakan ataupun menghalakan segala nikmat ini dengan banyak dan murahnya tanpa ragu-ragu. Maksud kalau Allah Ta'ala bagi kat dia kebaikan harta, maka dia berikan hartanya itu, dia sedekahkan, dia infak fisabilillah, di kiri, di kanannya, di kirinya, di depannya dan di belakangnya. Kalau dia diberikan ilmu, dia menyampaikan ilmunya tu di kanannya, di kirinya, di depan dan di belakang. Dan begitulah bagi orang-orang yang beriman. Kerana berbelanja pada jalan Allah itu sudah menjadi tabiat dan perangai. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dengan bertiup seperti angin ke kanan dan ke kiri, depan dan belakang. Jika dia seorang berilmu, beliau mengajar orang ramai segala ilmu yang dimilikinya dengan penuh tenaga dan kemampuannya. Jika dia seorang kaya, beliau membelanjakan sebanyak mungkin kekayaannya tanpa perasaan bakhil dan ragu-ragu. Jika dia seorang yang kuat, dia membantu orang tanpa sebarang keraguan, menolong mereka. Demikianlah seterusnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, dia lakukan itu dengan ikhlas kerana Allah semata-mata. Bukan kerana nak dapatkan pujian manusia, bukan semata-mata nak dapatkan kedudukan di dalam dunia. Jadi kalau dia buat sesuatu kebaikan, Allah Ta'ala bagi dia nikmat, Allah Ta'ala bagi dia kelebihan tenaga, kelebihan harta, kelebihan ilmu, dia kena gunakan ke arah kebaikan. Jangan gunakan ke arah keburukan. Baik. Muka surat 128 C. Adapun sabda Nabi, dia beramal dengan perkara yang baik. Maksud dia beramal benda yang baik yang Tuhan bagi kat dia, dia buat lagi benda baik yang lain. Maksudnya dia mempergunakan nikmat-nikmat itu dalam kebajikan, bukan kejahatan. Sesiapa yang diberikan oleh Allah ilmu, lalu dia mengamalkannya untuk dirinya dan keluarganya, kemudian mengajar pula kepada orang ramai dan tidak disalahgunakannya kepada jalan yang haram, tidak diperniagakan ilmunya, tidak menghalalkan yang haram, apatah lagi mengharamkan yang halal, semata-mata kerana ingin mendapatkan kepentingan dunia seperti harta, kemegahan, pangkat ataupun kepuasan pemerintah. Sesiapa yang diberikannya harta, dibelanjakannya pada yang harus sahaja dan tidak dibelanjakan pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Maksudnya dia dah dapat kebaikan, dia buat kebaikan yang lain pada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kat dia.
Dia dapat ilmu, dia amalkan ilmu dia. Dia dapat ilmu, dia amanah dengan ilmu dia. Dia dapat ilmu, dia pergi mengajar orang lain. Dia buat kebaikan berdasarkan kepada kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kat dia. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi kat dia ilmu. Tapi dalam masa yang sama, dia gunakan ilmu ni untuk mendapatkan habuan daripada manusia. Dia selewengkan ilmu ni. Dia putar belitkan ilmu ni supaya nampak orang-orang yang ikhlas tu salah, orang-orang yang betul itu, orang-orang yang jahat tu nampak betul. Golongan-golongan seperti ini dapat kebaikan tetapi gunakan ke arah yang jahat. Dapat harta yang baik, boleh digunakan untuk infak fi sabilillah, tetapi dia gunakan untuk mendapatkan kejahatan dengan rasuah dan salah guna kuasa. Sebab itu kata Syekh, sesiapa yang diberikannya harta, dibelanjakannya pada yang harus sahaja dan tidak dibelanjakan pada perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian, dia membelanjakannya tanpa boros dan membazir. Maksudnya orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ini kebaikan, jangan sekali-kali membazir dan jangan sekali-kali bersifat boros. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Yang bermaksud, dalam surah Al-Isra ayat 27 kata Allah Azza wa Jal, sesungguhnya orang-orang yang membazir dia merupakan saudara kepada syaitan, dan sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk yang kufur kepada Tuhannya. Jadi kita ada dua. Dalam Islam ada dua istilah. Satu kita panggil membazir, satu kita panggil boros. Dalam Islam ni membazir itu dipanggil tabzir. Apa maksud tabzir? Membazir dia menghabiskan harta dia pada perkara yang tidak ada kebenaran padanya. Maksudnya dia pergi belanja kan di tempat yang bukan haknya. Itu membazir. Boros ni dia meletakkan hartanya pada tempat yang sewajarnya tapi lebih pada had. Maksudnya dia boros lah. Seperti mana yang kita fahamlah boros. Baik. Maka sebab itu Syekh kata membazir ialah menghabiskan harta tanpa tujuan seperti orang yang melemparkannya ke laut atau membakarnya. Boros pula dia kata ialah melampaui batas yang disyariatkan dalam berbelanja dalam perkara yang halal. Adapun berbelanja dalam perkara yang haram, maka ia tak dinamakan boros, akan tetapi ia dinamakan haram. Tetapi bagaimana pula berbelanja pada perkara yang harus pun dilarang? Sebenarnya ia tak dilarang pada satu segi, akan tetapi kerana boros berbelanja dalam perkara yang harus boleh membawa kepada mencuaikan yang sunat dan yang wajib. Inilah punca dilarang tu. Maksudnya Allah Ta'ala larang kita bersifat boros ni sebab takut kita mencuaikan benda yang wajib ataupun mencuaikan perkara yang sunat, ya. Jadi boros ialah berbelanja pada perkara yang harus hingga sampai ke tahap cuai dalam perkara yang wajib ataupun sunat. Bazir ni kita pergi buang harta, bakar harta. Itu membazir. Maksudnya kita letakkan harta pada tempat yang bukan hak dia. Boros kita belanja pada tempat yang diizinkan tapi lebih pada had. Macam nak tahu lebih pada had? Sampaikan kita mencuaikan perkara yang wajib ataupun yang sunat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syekh mengatakan poin 4, 130, muka surat 130. Dia kata kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Abu Dhar supaya duduk di tempat yang rendah. Di kelilingnya ada batu sehingga baginda balik semula. Lalu baginda pun pergi ke Harrah, iaitu bumi yang banyak batu-batu hitam. Tetapi Abu Dhar tetap berada di tempatnya sekalipun Nabi lama tinggalkan dia. Ya, baik. Dia tetap tunggu kerana dia taat kepada Nabi SAW. Dan di akhir hadis itu bila Nabi nak balik, Nabi bagi tahu dekat Abu Dhar. Bila Abu Dhar tanya kau cakap dengan siapa? Sebab Abu Dhar dengar perkataan Nabi SAW. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, maka hadis ini bukan ia sebagai galakan untuk buat dosa. Selagi mana ada iman, buatlah dosa. Mencuri pun tak apa, berzina pun tak. Itu bukan tujuan hadis ini. Tujuan hadis ini nak bagi tahu kepada kita bahawasanya orang yang berdosa, kalau dia mati dalam keadaan dia ada iman, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Walaupun sebelum itu dia mungkin akan diazab masuk ke dalam neraka. Tapi oleh kerana iman ada dalam jiwanya, maka dia kekal menjadi seorang mukmin.
Maksudnya hadis ni dia bukan nak galakkan orang untuk buat dosa, tidak. Tetapi nak menjelaskan hakikat betapa besarnya nilai keimanan yang ada dalam jiwa seseorang insan, sehingga walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, dia tetap akan dapat rahmat daripada Allah setelah dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi sebab itu kata Syekh, kadang-kadang sebahagian orang memahami dari penghujung hadis ni bahawa memandang remeh terhadap perkara-perkara keji dan maksiat. Dia kata tak apalah, kita buat macam mana pun, buat dosa pun nanti masuk syurga juga. Mungkin ada yang fikir begitu. Begitu juga dia kata kefahaman ini tidak selaras dengan hadis ini sendiri. Kerana Nabi SAW berkata kepada Jibril alaihi salam, sekalipun dia mencuri dan berzina, ya, ini menunjukkan bahawa kedua-dua perkara itu termasuk antara dosa besar. Bila Nabi sendiri tanya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, Jibril kata ya, menunjukkan Nabi sendiri menganggap dosa mencuri dan berzina itu merupakan dosa besar. Jangan sekali-kali kita buat. Kerana itulah Nabi menyebutnya, keadaannya yang berdosa besar itu bukanlah dipandang remeh, malah diancam supaya menjauhinya. Baik. Adapun pengertian hadis, bagaimana dengan melakukan kedua-dua ini boleh masuk syurga? Ini dilihat daripada dua aspek. Yang pertama, bahawa dosa-dosa itu sekalipun banyak dan besar, ia tidak menutupkan pintu taubat di hadapan manusia. Ini benda yang Nabi nak bagi tahu. Iaitu dulu kita pernah dengar cerita kan, ada orang buat dosa, perempuan yang suka berzina, lepas tu bagi anjing minum, Allah Ta'ala ampunkan dia. Betul? Jadi hadis ni nak bagi kita motivasi. Macam mana dosa kita yang kita pernah buat sebelum ni, ia sekali-kali tidak menghalang kita untuk bertaubat kepada Allah, kerana Allah itu Maha Pengasih. Orang yang berzina dan mencuri pun, kalau dia masuk ke dalam neraka dulu, akhirnya Allah keluarkan dan masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Apatah lagi kamu kalau kamu sempat bertaubat. Sekarang perlu bertaubat. Sekarang ni masih sempat untuk bertaubat, kamu bertaubat. Kerana ada orang yang tak sempat taubat, tapi ada iman, tetap Allah Ta'ala keluarkan daripada neraka, masukkan ke dalam syurga. Bila ada iman. Apatah lagi kalau kamu yang nak bertaubat, bertaubatlah segera. So itu dia punya tujuan. Yang kedua dia kata bahawa dosa-dosa besar itu tidak menjadikan seseorang itu kafir. Barang siapa yang mati dan belum sempat bertaubat, maka ia diseksa di neraka, kemudian dikeluarkan, tidak kekal di dalamnya. Inilah pandangan yang dipegang oleh mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita mengatakan sesiapa yang disebut di dalam dalil dalam syurga, kita kata di dalam syurga. Sesiapa yang disebut di dalam dalil secara spesifik dia dalam neraka, kita bagi tahu dia dalam neraka. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib. Tetapi kalau orang Islam yang mati dalam Islam dan dia banyak dosa, kita kata huwa tahtal masyiah, dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah nak ampun dia, Allah Ta'ala boleh ampun. Jika Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala boleh azab. Dan akhirnya dengan iman itu adalah penyebab untuk Allah ampunkan dia, masukkan dia ke dalam syurga setelah dicampakkan dia masuk ke dalam neraka. Sebab itu Syekh kata, maksiat itu sekalipun banyak, dalam apa bentuk sekalipun, ia tidak menjadikan seseorang itu kafir. Cuai daripada melaksanakan perkara wajib tidak menjadi kafir. Ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Buat dosa, buat langgar dosa besar, terbuat dosa besar, tidak menjadikan kafir. Still Islam, cuma perlu bertaubat. Ya, baik. Iman itu berlaku dengan iktikad dan tidak membatalkannya, melainkan dengan iktikad yang bertentangan dengannya. Kerana itulah orang yang meninggalkan salat tanpa menafikan wajibnya dan tidak pula mempersendakannya, tidak menjadi kafir. Ini pendapat majoriti ulama lah. Selagi mana dia tak mengingkari kefarduan salat, maka dia tak jadi kafir. Orang yang melakukan dosa besar tanpa menghalalkannya tidak menjadi kafir. Kalau dia kata zina ni halal sebenarnya, dia kafir lah. Tapi kalau dia kata saya tahu zina ni haram, tapi saya tak boleh buat apa, saya jahat, saya buat juga, dia tidak menjadi kafir, tapi dia berdosa besar. Apa jua perbuatan yang tidak dikira kafir, melainkan setelah disertai dengan akidah yang kafir. Ya? Menjadi kafir dengan sebab akidah yang sesat, bukan dengan amalan yang menyeleweng. Ya? Baik, dengan itu, bukanlah mendorong seseorang kepada maksiat. Kerana orang yang melakukan maksiat itu sekalipun tidak kekal dalam neraka, akan tetapi dia diseksa dengan siksaan yang tidak tahu betapa dahsyatnya dan lamanya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni benda yang kita kena tahu.
Ni bukan nak meremehkan azab, bukan nak meremehkan dosa. Tak. Kerana kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, kalau kita faham hadis secara holistik, kita akan dapati Nabi SAW sangat seimbang. Nabi buka pintu pengharapan kepada orang yang buat dosa, supaya mereka tidak putus asa untuk kembali kepada agama. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang belum melakukan dosa, sila perhatikan benda ni. Ataupun orang yang sedang melakukan dosa, sila perhatikan hadis ni, yang mana daripada Nu'man ibni Bashir. Kata Nu'man, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli an-nari 'adaban yaumal qiyamah rajulun 'ala akhmasi qadamaihi jamratan yaghli minhuma dimaghu. Penghuni, kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling ringan azab di hari kiamat nanti di dalam neraka ialah seorang lelaki yang diletakkan seketul batu di bawah pelapik kaki, di bawah kakinya. Kan kaki kita tu ada macam kawasan yang berlubang. Letak batu kat situ, Nabi kata, dan bila letak aja, tu orang paling ringan. Letak aja batu neraka kat situ, menggelegak otaknya. Yang mana ini merupakan perkara yang Nabi SAW memberikan ancaman kepada kita. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qaal, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'a min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyah ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha bi 99 juz'a kulluha mithlu harriha. Yang mana Nabi SAW bersabda daripada Abi Hurairah, kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, api kamu yang mana anak Adam dok hidupkan di dalam dunia ni hanyalah 1 juzuk daripada 70 juzuk daripada kepanasan neraka Jahannam. Yang mana para sahabat bila dengar ni, mereka kata, ya Rasulullah, kalaulah api neraka Jahannam tu macam api dunia, itu pun sudah cukup untuk mengazab makhluk. Sakit dah. Ya? Maka Nabi kata, fa innaha fuddilat 'alaiha, yang mana api neraka Jahannam itu lebih panas daripada api dunia sebanyak 69 juzuk. Yang mana semuanya 69 juzuk tu semuanya sepanas api yang berada di dalam dunia ini. So, 7 kali ganda daripada api dunia. Maka sesungguhnya satu saat dalam neraka Jahannam akan melupakan kamu daripada segala keinginan dunia, seperti mana satu saat di dalam syurga melupakan kamu dengan segala penderitaan di dalam dunia. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang mana kata Nabi, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghatan thumma yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqul la wallahi ya rab wa yu'ta bi ashaddin nasa bu'san fid dunya min ahli al jannah fayusbaghu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qat hal marra bika shiddah qat fayaqulu la wallahi ya rab ma marra bi bu'sun qat wala ra'aitu shiddatan qat. Yang bermaksud, kata Nabi SAW, satu hari nanti, di hari kiamat nanti akan dibawa orang yang paling mendapat nikmat yang paling dahsyat di dalam dunia ni daripada kalangan di neraka. Tuhan celup sekali masuk dalam neraka. Lepas tu Tuhan tanya, wahai anak Adam, pernah tak kamu melihat kebaikan? Pernah tengok nikmat? Pernah tak berlalu ke atas kamu apa-apa nikmat? Dia kata, tidak wahai Tuhan, tidak pernah berlalu pada saya satu nikmat pun. Lupa teruslah. Sekali celup neraka, lupa teruslah. Kemudian didatangkan dengan orang yang paling dahsyat, mendapat ujian di dalam dunia. Musibah dalam dunia ni dia paling dahsyat sekali. Dan dia ni ahli syurga. Diletakkan di dalam syurga sekali celup. Maka dikatakan kepada dia, wahai anak Adam, pernah tak kamu melihat kesusahan? Pernah tak berlaku ke atas kamu kesusahan walaupun sekali? Dia kata, tidak wahai Tuhan. Tak pernah aku tengok kesusahan dan tidak pernah berlalu pada aku kesusahan dan tidak pernah aku melihat kesusahan. Yang mana celupan di dalam syurga telah melupakan seseorang itu kepada kesusahan di dalam dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini, yang mana saya kira hadis ini merupakan hadis yang menarik, yang memberikan kita pengajaran, ya, yang banyak,
iaitu apa ni, dia merangkumi adab para sahabat, merangkumi golongan-golongan yang banyak nikmat dan juga merangkumi orang yang melakukan dosa supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukup satu. Insya-Allah kalau ada soalan saya tengok dulu kalau ada, ataupun kalau ada siapa-siapa nak menegur kalau saya tersilap di mana-mana begitu. Banyak soalan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Soalan saya, betul ke ada hadis jika kita mengamalkan surah Al-Mulk ia akan menyelamatkan kita daripada disiksa dalam kubur? Mohon pencerahan. Ya, ada hadis. Nabi SAW menyebutkan demikian, tetapi hadis itu ulama berbeza pendapat tentang statusnya. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah hadis yang hasan, manakala sebahagian yang lain mengatakan ia hadis yang dhaif kerana sanadnya terputus. Tetapi tidak ada masalah untuk diamalkan dalam fadailul a'mal. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Baru ni doktor clarify bila solat Zuhur dan Isyak kita kena gerak bibir, baca softly sampai telinga sendiri kita boleh dengar. Ini hanya untuk surah Al-Fatihah dan surah selepasnya ataupun semua bacaan, including bila rukuk, sujud, semua bacaan. Semua bacaan perlu untuk didengar di telinga sendiri. Inilah pendapat yang dipegang oleh mazhab Syafi'i rahimahullah. Dia kata tidak seseorang itu dikira sebagai membaca, melainkan dia mesti baca dalam keadaan telinga dia dengar. Itu kalau solat tu solat sendirian ataupun solat di belakang imam, dia baca slow tapi telinga dia dengar, dan mesti telinga dia tu telinga yang sihat lah. Kalau telinga dia trouble, sampai dia jerit pun dia tak dengar, itu tak perlu. Ya, tak perlu. Baik. Tak perlulah dia sampai nak dengar kat telinga dia. Tetapi kalaulah kata mazhab Maliki, mereka kata just sekadar menggerakkan bibir dan mengeluarkan huruf di atas lidah walaupun tidak didengar di telinga sendiri sudah memadai. Ikut mazhab Maliki. Cuma kenapa dibezakan Fatihah dengan bukan? Kerana Fatihah ni, Fatihah adalah rukun. Kalau kita tak baca apa-apa zikir di dalam zikir-zikir apa rukuk, i'tidal, dia tidak mengganggu solat. Tetapi kalau Fatihah ni dia mengganggu. Sama juga seperti tasyahud akhir, dia adalah rukun. Jadi kalau bacaan-bacaan rukun ni kena pastikan kita sebut. Pendapat mazhab Syafi'i ini lebih selamat untuk dipegang. Tetapi bagi mereka yang trouble telinga, mungkin ada masalah telinga tak dengar, boleh bertaklid dengan mazhab Maliki, tidak menjadi masalah. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Untuk puasa wajib yang diganti, ada satu hari saya terpaksa berbuka puasa lepas separuh hari sebab sakit. Puasa tu saya ganti semula hari lain. Soalan saya, selain ganti semula, adakah perlu bayar fidyah untuk hari yang saya buka? Tidak perlu. Kalau kita hukum sebenar, kalau kita qada puasa, kita ganti di hari yang lain, ya, kita qada di hari yang lain, kita tidak dibenarkan untuk berbuka. Kalau puasa tu puasa wajib lah. Contohnya kalau kita qada Ramadan, tidak wajib untuk kita tidak wajib, bukan tak wajib, tak dibenarkan untuk kita berbuka, ya, tanpa uzur. Tetapi kalau katalah kita berbuka dalam keadaan kita uzur, maka kita hanya perlu ganti hari lain lah.
Kerana hari itu tak dikira sebagai hari yang kita telah membayar kita punya puasa qada. Tak perlu fidyah apa-apa, tak perlu. Ini ada soalan berkaitan dengan khitan bagi anak perempuan. Okey. Di dalam hadis Nabi SAW ada mengisyaratkan tentang orang perempuan di zaman silam itu berkhitan. Yang mana Nabi SAW menyebutkan iza jawazal khitan al-khitan faqad wajabal ghusl. Apabila anggota kemaluan yang berkhitan bertemu dengan anggota kemaluan yang berkhitan, iaitu berlaku persetubuhan, maka wajib untuk mandi. Tetapi di sana ada juga riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang panduan Nabi SAW tentang khitan anak perempuan. Antaranya, fa'ashimmi, kamu kena buat elok-elok, jangan potong bagi habis untuk perempuan ni, Nabi kata. Tapi riwayat itu riwayat yang tidak sahih. Ada juga riwayat yang menunjukkan Nabi SAW mengatakan khitan itu adalah makrumah, kemuliaan bagi wanita. Ia juga merupakan riwayat yang tidak sahih. Jadi oleh kerana itu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata wajib seperti mazhab Syafi'i, ada yang kata kemuliaan seperti mana mazhab Hanbali. Saya cenderung kepada mazhab Hanbali yang mengatakan ia adalah kemuliaan, ia bukan satu kewajipan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Bagaimana maksud hadis sesungguhnya Allah suka untuk melihat kesan-kesan nikmatnya ke atas hamba-Nya? Adakah ini bermaksud boleh untuk bermewahan? Dia maksud hadis ni adalah Nabi SAW anjurkan kepada kita supaya kita menunjukkan sedikit nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni untuk kita mengamalkan ataupun untuk kita dapatkan sedikit, menggunakan sedikit nikmat. Jangan sampai orang kata nampak lekeh, nampak lusuh, baju pun tak tukar sedangkan ia perlu ditukar. Jangan begitu. Allah bagi nikmat, kita guna sekadar mampu. Tapi bukanlah maksudnya untuk riak. Bukan untuk berbangga-bangga. Tidak. Ya, baik. Salam Dr. Waalaikumsalam. Macam mana kita tahu adakah kita mempunyai iman? Sebenarnya iman ni benda yang terbuku dalam jiwa. Macam mana kita nak tahu kita ni iman kita okey ataupun tidak? Bila kita dengar nasihat, dengar azab Allah, rasa takut tak? Dengar syurga Allah, rasa teringin nak masuk? Ataupun bila buat dosa, ada tak rasa macam takut dengan azab Allah? Ataupun bila tengok orang buat maksiat, ada tak rasa benci tentang maksiat yang dilakukan? Jadi kalau itu di antara petanda-petanda kita ni ada iman lah. Ya, baik. Waalaikumsalam. Hadis tentang siksaan neraka yang paling ringan itu adalah untuk Abu Talib, betul. Itu adalah hadis untuk Abu Talib, yang mana Abu Talib ni Allah beri keistimewaan lah pada dia. Walaupun dia tak beriman, tapi dia dapat azab yang paling ringan, iaitu dipakaikan sepatu ataupun ada yang kata dialirkan air daripada neraka sehingga menggelegak otaknya. Baik. Baik. Okey. Ni ada soalan menarik sikit. Apa kalau kita tak nak buat sesuatu amalan kerana ditakuti riak, adakah itu dikira sebagai? Fudail bin Iyad mengatakan betul, meninggalkan amalan kerana takut riak itu sebenarnya lah riak, kerana betul-betul kita dah tinggalkan kerana orang. Okey, kita tak nak buat sesuatu kerana takut riak lah, tapi kita tinggalkan pun kerana orang juga, itu pun riak juga.
Jadi apa yang perlu kita buat? Kita beramal dan kita tolak perasaan riak tu semampu mungkin. Okey? Itu saya punya formula. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa amalan untuk orang ambil Islam untuk berjaya? Pertama, baca. Ulang kaji. Ibadat jangan lupa. Jangan tinggal. Kemudian doa dan tawakal. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagikan kejayaan. InsyaAllah. Dan saya doakan moga-moga berjaya. Ya, baik. Buku yang kita pakai adalah buku Petunjuk Nabawi bagi Hati. Ada orang tanya, buku apa? Buku Petunjuk Nabawi bagi Hati ialah karya Dr. Sharaf Al-Qudah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak kecil sudah berumur 2 tahun yang belum buat majlis akikah, boleh buat tak? Boleh, no problem. Selagi mana belum balik, disunatkan untuk buat. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati anak tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukuplah sekadar tu soalan yang saya jawab. InsyaAllah, jika ada kesempatan yang lain, saya akan cuba jawab lagi. Soalan banyak ni saya tak jawab semua kerana banyak sangat. Jadi terima kasih kepada Nur Islam Academy, Datuk Ayub, Kak Lin yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.